Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini. InsyaAllah kita ambil sedikit masa untuk kita sharekan dulu majlis kita pada pagi ini. Untuk kita tunggu juga sahabat-sahabat kita yang lain untuk masuk bersama-sama. Dan di antara itu adalah kita isikan dengan kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mudah-mudahan sentiasa kehidupan kita diiringi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dirahmati akan hidup kita semua, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada yang baru masuk dalam sesi live FB kita, Kapsul 15 minit Syama'il Muhammadiyah. Hari ini siri yang ke-29. Kita masuk bab baru, bab yang ke-6 insya-Allah, dan hadisnya, bilangan hadis adalah hadis yang ke-45. Yang mengucapkan salam kepada saya di ruangan komen, saya jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurizita, Puan Siti Hajar, kemudian Abah Aman, Siti Mahawa. Ahlan wa sahlan, selamat datang, dan juga penonton-penonton, sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan sentiasa kita diberikan rahmat oleh Allah, insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma jaa'a fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-6, bab yang menceritakan tentang inai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kesinambungan daripada apa yang ada daripada sebelumnya. Sebelumnya cerita bab uban. Bila bab uban keterkaitannya dengan inai, khidab ataupun henna, itu tujuan digunakan inai itu adalah untuk menghias anggota yang diberikan kepada inai. Bagi lelaki, digunakan inai adalah hanya di rambut, begitu juga di janggut. Bagi orang perempuan ada tambah lagi, guna di rambut, di tangan dan juga di kaki. Itu kebiasaan bagi orang perempuan, menghiasi tangan dan kakinya dengan inai. Dan kita lihat bagaimana hadis ini tentang inainya baginda Rasul
sallallahu alaihi wasallam, keterkaitan dengan hadis yang sebelumnya, berkenaan bab yang sebelumnya, bab uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahrizu Nur Lailin, begitu juga Puan Nur Mahdiah, mudah-mudahan sentiasa mendapat berkat pagi-pagi ni, insya-Allah. Baik, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini, hadis 45. Wabihi ilahi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Hushaim qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair an Iyad bin Laqit qala akhbarani Abu Rimthah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li faqala ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bihi qala la yajni 'alayka wa la tajni 'alayhi qala wa ra'aytu shayba ahmar qala Abu Isa hadha ahsanu shay' ruwiya fi hadha al-bab wa afsar lianna ar-riwayat as-sahihah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yablugh ash-shayb wa Abu Rimthata ismuhu Rifa'ah ibn Yathribi at-Taimi. Daripada Abu Rimthah radhiyallahu anhu berkata, aku datang menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Jadi datang bawa anak. Sayyidina Abu Rimthah, ataupun dalam riwayat lain Abu Rimthah, bawa anak menghadap baginda Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah ini anakmu? Ibnuka hadha? Nabi tanya, anak ke ni? Tanda apa? Tanda Nabi SAW ambil berat concern kepada orang yang hadir kepada Nabi, walaupun sekadar kanak-kanak, walaupun sekadar budak-budak, diraikan orang yang berserta bersama-sama dengan orang tersebut. Kita kalau ada urusan dengan kawan-kawan kita, dia bawa anak, kita tak peduli pun anak dia. Tapi Nabi SAW akan tanya yang berkenaan dengan anak itu juga. Ni anak ya. Kita jadi itu tanda concern Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat. Maka aku pun menjawab, ya betul. Betul, ni anak aku. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada kaedah ni, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaih. Dia tidak akan dihukum kerana dosamu dan kamu juga tidak akan dihukum kerana dosa dia. Dia tidak akan dihukum kerana dosa kamu, kamu juga tidak akan dihukum kerana dosa dia. Iaitu anak berbuat dosa, ayahnya tidaklah berdosa kerana perbuatan anak, dan ayah berbuat dosa pula, anak tu tidaklah menanggung kepada perbuatan dosa ayahnya. Jadi konsep pewarisan dosa yang difahami oleh orang Kristian itu salah daripada kaedah ini. Bahkan dalam Quran juga Allah Ta'ala menyebutkan la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung beban daripada perlakuan kesalahan orang lain. Kita ni dosa pahala kita daripada amal kita masing-masing lah. Kan? Dosa yang kita lakukan, kita lah tanggung. Bukan orang lain tanggung. Jadi macam mana cerita ada orang kata suami tanggung dosa isteri, ayah tanggung dosa anak perempuan. Yang tu macam mana cerita? Yang ditanggung tu sebenarnya bukan kerana dosa anak tadi, ataupun dosa adik perempuan tadi. Katalah tak tutup aurat, tak diberi pendidikan agama. Tak tutup aurat tu tak ditegur oleh ayah. Ayah ada anak perempuan, dia biarkan saja isterinya pamerkan aurat di kalangan orang ramai. Dia biarkan saja anak-anaknya tidak tutup aurat pada lelaki ajnabi. Jadi langsung tidak ada teguran ataupun ajaran agama kepada anak-anak kamu, hiduplah macam mana yang kamu suka. Kamu suka tayang badan kamu tayang je lah. Tak ada apa. Tak ada sensitiviti agama yang ada untuk ditegur kepada perkara yang muharramat. Tidak diberikan pendidikan kepada anak-anak. Jadi anak tadi buat dosa, iaitu dia tu buka aurat. Buka aurat dia buat dosa. Dia derhaka pada Allah Ta'ala punya perintah. Maka dia berdosa. Jadi bila dia berdosa, dialah sendiri tanggung kerana dosa dia. Dia tu macam mana pula sebut ayah kena tanggung pula? Ayah itu menanggung apabila tidak dilakukan pendidikan. Maksudnya tetap juga sebenarnya ayah tadi tu ataupun mak tadi tu, dia menanggung dosa sendiri. Dia bukan tanggung dosa yang dibuat oleh anak dia. Dia tanggung dosa dia tidak mendidik anak dia. Jadi dosa dia sendiri, bukan dosa anak dia. Anak dia memang buat dosa, tapi dosa itu adalah kerana dirinya sendiri, iaitu tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan teguran. Adapun mak ayah yang sudah memberikan pendidikan, sudah berikan teguran,
Membebel dia pagi, petang, siang, malam membebel. Anak tetap juga buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ mak ayah tadi sudah terlepas. Lepas dia, aku dah jalankan tanggungjawab aku, kamu sudah diberi pendidikan agama yang baik, tapi kamu masih buat macam ini, ya, maka aku sudah terlepas daripada menanggung dosa tadi. Sebab kita dah jalankan tanggungjawab kita sebagai mak dan ayah, tapi anak-anak tidak ikut, maka itu bukan lagi dosa yang ditanggung oleh mak dan ayah. Secara dasar asalnya adalah tak ada siapa tanggung dosa siapa-siapa. Tapi bila ada keterkaitan dalam bab hak, maka hak tadi itulah yang terabai, dosa mengabaikan hak tadilah yang ditanggung oleh sendiri kerana keterlibatan dengan orang lain. Itu kena fahamlah. Jadi mewarisi dosa untuk tanggung, ya, saya wariskanlah dosa-dosa saya, awak tanggung semua. Tak ada. Tak ada istilah itu. Kita baca kan, pernah baca hadis yang bagaimana orang yang bankrupt, muflis di hari akhirat itu, dia terpaksa bagi semua pahala ibadah dia kerana dia banyak tak tunaikan hak pada orang lain. Zalimi orang lain, aniaya orang lain, maki, kutuk orang lain, macam-macam benda. Ya, jadi daripada tidak tertunainya hak itu, dia terpaksa bagi pahala dia, ngumpat orang apa semua kan. Orang yang dia umpat tu dizalimi, jadi dia minta, terpaksa bagi pahala. Sampai akhirnya pahala dah habis. Apa dia buat? Dia ambil dosa orang. Kan? Orang masih banyak lagi yang dia tak tunaikan hak. Jadi jaga-jaga bila melibatkan hak-hak dengan makhluk. Itulah yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita jaga akhlak. Ya. Okey. Abu Rimtah berkata, aku melihat uban baginda Rasul SAW kemerah-merahan. Berkata Abu Isa, yakni Imam Tirmizi rahimahullah, ini adalah satu riwayat yang terbaik dalam bab ini dan terperinci. Ya, kerana riwayat-riwayatnya sahih. Sesungguhnya baginda Rasul SAW tidaklah sampai penuh kepala baginda itu beruban. Dan Abu Rimtah ataupun Abu Rimtah namanya adalah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Jadi ada beberapa riwayat juga sebenarnya yang mengatakan Nabi tak pakai inai. Ada yang kata Nabi pakai inai, tapi bukan di inai seluruh kepala itu, kerana Nabi tak beruban seluruh kepala. Maka digabungkan antara hadis-hadis itu, riwayat-riwayat itu, dia ambil bahawa Nabi bukan inaikan seluruh kepala, tapi sebagai rawatan rambut saja. Mungkin kepada beberapa tempat yang ada uban. Dan kita boleh ambil daripada hadis ini bahawa para sahabat bila mereka datang jumpa Nabi, mereka akan bawa anak, supaya apa? Supaya didoakan oleh baginda Rasul SAW akan anak mereka. Doa dengan keberkatan, doa dan dibentuk pola fikiran supaya para ulama itu dijadikan ikutan. Anak-anak daripada kecil sudah dikenalkan. Dia nampak kawan-kawan ayah dia adalah orang-orang soleh. Kan, bila nampak keadaan begitu, maka dia pun akan sentiasa bina hubungan dia bila dah besar. Dia cari juga orang-orang soleh sebagaimana ayah dia bawa dia kepada orang-orang soleh masa dia masih kecil. Maka itu adalah apa yang satu lagi, supaya anak tadi jadi sahabat lah. Supaya mereka bila pernah lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ada kenangan momen mereka yang indah bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, jadi ini untuk hadis yang pertama, cerita tentang inai. InsyaAllah nanti kita akan sambung beberapa hadis lagi esok, insyaAllah pada hari Jumaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih kepada yang menonton, yang sempat menonton secara live, yang tak sempat menonton secara live juga. Siaran ulangan boleh dibuat sebagainya, dan kita pun akan upload siri-siri kapsul kita di YouTube, jadi boleh cari di YouTube insya-Allah. Dan juga terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada pagi ini dan juga pada bila-bila masa sajalah insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.